I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we Mereka met. ada Your smile Kufra, so bright. mereka juga It made ada me fall. Natalia Our untuk love is diambil like a sebagai summer's pemilihan day, hot and pertama. endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is myself. Selena telah pun Be waiting diambil for you oleh tim right Onyx now. Esports, mengambil Kufra terlebih dahulu. Pilihan yang baik untuk mengambil Kufra, tapi Grok itu soalan yang baik sebab Grok masih lagi ada T. Dia telah pun adjust sedikit dengan beberapa ubah yang mana damage di awal gamenya masih sama tapi di late game makin kurang, dan mana bertambah orang kata mana position lepas dia buka first skillnya telah pun berkurang, yang mana dia boleh nilainya lah sama macam dia buka 2 kali. Dia boleh saja menggunakan exponential berkali-kali. Mungkin kita dapatkan Esmeralda. Kali ini seperti Soda yang menggunakan ketekian ataupun kekebalan di sini untuk line up mereka. Apabila Onyx Esports Atlas masih lagi menjadi pilihan utama mereka. Kita telah pun lihat di mana Atlas yang digunakan oleh Onyx Esports membawa impact yang sangat You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my Okey, control. dan Love saya me ingin tender, katakan love me yang sweet. mana With you kalau I dah know ada I'm Atlas complete. tu I'm in memang love biasanya with the pasukan akan stars ambil that Purify for you I give disebabkan my Purify telah life pun away. di-down secara Never leave me, automatiknya. never Kita go, dapat my son. terus Atlas akan digunakan di dalam banyak pertarungan. Saya suka apa yang Oni katakan, kita tak boleh ambil Uranus sebab ada Esmeralda, jadi kita ambil Tamu. Setelah pun di-down sedikit kepada yang telah nonton, Tamu telah pun dikurang sedikit physical defense-nya sebanyak 5. Dan juga mereka telah pun mengurangkan healing yang ada daripada Inferno daripada 3% kepada 2, 2.5 dan akhir sekali 3%. Jadi masih lagi agak kuat. Masih lagi kuat, cuma kurang sedikit sahaja physical defense di awal game. Correct, Itu sahaja. Dan wow, Todak, Baxia, Esme dan juga Kufa. Persoalannya sekarang ni damage. Onyx Esports mungkin akan keluarkan marksman ataupun assassin di sini daripada tim untuk dikeluarkan daripada line up yang boleh dikeluarkan oleh tim Todak, dan tim Todak telah pun mengeluarkan Bruno. Tinggal carry sekarang ni. Tapi Onyx Esports saya masakan mungkin akan memberikan fokus kepada Mereka mungkin tidak akan mengambil menggunakan marksman. Mungkin assassin lagi. Saya ada bau Hellcat yang akan digunakan oleh Onyx Saya pun Esports. seperti menjangkakan Hellcat. Kalau tak mungkin Hayabusa. Tapi kita kena tunggu dan juga lihat. Kerana kita melihat Onyx Esports sentiasa suka untuk bermain dengan lebih gerakan yang lebih agresif, lebih pantas. Jadi kemungkinan mereka nak mengambil 2 assassin. Okey, carry masih lagi ada, dan kita tahu lihat bagaimana kita ada Selena dengan Abyssal Arrow, kita ada juga Fatal Link. Jadi kalau mereka gunakan Purify sekarang dah jadi 90 saat daripada 75 saat. Tapi jika mereka mengambil carry, sedikit sukar nak babysit carry tersebut kerana Tamu tidak mempunyai sisi, dan semestinya Atlas menyimpan ultinya untuk memulakan team fight, bukan untuk menyelamatkan core hero-nya. Ya, itu dia carry. Satu perkara yang kita boleh jangka disebabkan pasukan Todak memang suka bermain dengan hyper carry, dan mereka tahu Chico boleh hyper carry. Itu yang penting. Xbox. Wow, nampaknya akan mengambil Granger di sini. saya tak jangkakan Granger. Saya ingatkan Hayabusa ataupun Hellcat ataupun Assassin yang akan digunakan untuk pasukan Onyx Esports. Jadi Granger, okey, telah pun dinner sedikit Granger, yang mana Dead Sonatanya telah pun berkurang dia punya slow daripada 0.4 kepada 0.2 saat, dan Farsa akan diambil sebagai lane clear. Tapi saya sangat takut dengan apa yang ada pada pasukan Onyx Esports. Kalau Farsa tengah buat Faded Strike, kita punya Abyssal Arrow boleh dibaling. Kemudian kalau sekali Atlas tu masuk dengan Perfect Man, dia buka Fatal Link, memang kalau orang Melayu kata biasanya berkicap lah terus tu. Dan tak dilupakan juga jika Xbox masuk dengan Last Insanity, mungkin pada waktu tersebut tak kisah pun jika Faded Strike dibuka apabila Last Insanity sedang diaktifkan. Betul. Jadi ini mungkin akan menyukarkan tim Todak untuk melakukan pertahanan ataupun team fight. Kita kena lihat bagaimana mereka nak menggunakan line up mereka ni. Ya, saya sangat setuju, dan marilah kita lihat apakah yang mampu dilakukan oleh pasukan Todak di perlawanan yang kedua, kerana Onyx Esports drafting mereka sememangnya sangat-sangat menarik.
Bagi saya seimbang. Ada magic damage yang agak tinggi, ada juga faktor kekebalan, tetapi mereka juga tidak melupakan daripada segi sisi, mempunyai sisi yang agak mencukupi juga untuk pick off, untuk team fight. Dan cuma yang sedikit kurang bagi saya untuk tim Onyx Esports pada masa kini adalah kelebihan di fasa late game. Itu sahaja. Tetapi daripada early game, mid game, saya rasa agak seimbang line up yang ditunjukkan oleh Onyx Esports. Tapi kan Zan Karakuri, Loi kat mana sekarang? Loi dekat Land of Dawn rasanya. Okay, nampak tak Loi dalam pertarungan kita? Buat masa kini belum lagi kita menyaksikan. Tapi mungkin dijangkakan ada tim yang mungkin berani selepas kita telah pun melihat di patch yang terbaru, range skill dia telah pun di-improve, dan bagi pendapat saya itu yang diperlukan diberikan kepada Loi. Kerana sebelum ini skill dia macam terlampau pendek, tak cukup nak mengumpul stack tersebut. Ya, juga kita dapat lihat damage dia pun dah bertambah, ratio dia pun dah bertambah. Saya suka Loi. Kita dah bincangkan dispersion damage daripada bola yang duduk kat tengah tu. Sekali dia berputar boleh kurangkan nyawa marksman daripada penuh ke separuh dengan begitu saja. Sekelip mata saja. Tetapi adakah dia akan diberi peluang untuk melakukan gerakan tersebut? Namun kita akan masuk terus ke dalam perlawanan kita di antara Onyx Esports menentang Todak. Ya, dan sekarang ni kita dapat melihat di mana Atlas ditugaskan untuk menjaga mid lane terlebih dahulu, di mana Drian dan juga Cewek asalnya akan memberikan fokus yang tinggi untuk mengambil red buff dengan pantas sebelum mereka anti-mage dan juga MA. Oh, ini dia. Kita selalu kata yang mana Tamus ini adalah lane bully, tapi kita terlupa yang Baxia juga lebih lane bully kerana dia punya shield itu boleh digunakan tanpa henti, dan sekali lagi Sasa akan bertemu dengan X-Ray. Di bahagian mid lane pada masa kini adakah first blood akan terjadi? Itu dia, pergerakan telah pun dilakukan. Iwan terpaksa melarikan diri. Fome mungkin terpaksa gunakan flicker, tidak ada bantuan, dan Fome akhirnya menggunakan flicker, tetapi anti-mage sudah pun menunggu. Agak lewat sebentar tadi untuk dia melarikan diri. Telah pun dijangkakan kerana mengambil masa yang agak lama. Nak flicker ke tak? Di mana itu memberikan ruang kepada anti-mage untuk melakukan rotasi, untuk pergi kepada kawasan yang mungkin boleh dijangkakan di mana Fome akan flicker. Ya. Jadi mungkin sedikit terlambat pilihan dilakukan sebentar tadi, dan Onyx Esports berjaya mendapatkan first blood, dan kita masih lagi tidak melihat invasi yang dilakukan oleh mana-mana pihak pada masa kini. Saya sebenarnya menjangkakan okey, kita lihat dahulu pertarungan yang akan berlaku. X-Ray akan dibangun dan wow, gabungan yang cantik pada Onyx, begitu pantas, dan mereka bijak dalam menggunakan Granger, yang mana Granger itu bukanlah untuk menamatkan, tapi ianya sebagai satu permulaan untuk memperlahankan pihak lawan. Ya, Death Senjata boleh saja digunakan untuk memulakan team fight mempunyai AoE dan juga range yang agak jauh. Anti-mage bertegur sapa dengan Moon terlebih dahulu, tetapi sedikit sukar nak menangkap Moon kerana mudah saja untuk mereka jadi burung dan juga terbang ke sana ke sini. Dan sekarang kita melihat Todak cuba melakukan rotasi kepada top lane. Sasa cuba untuk menghalang, tetapi Onyx Esports begitu pantas melakukan rotasi. Okey, pergerakan telah pun dilakukan. Dah lihat bagaimana 4 orang daripada pasukan Onyx telah pun tiba, dan Todak terpaksa berundur. Jalan mereka telah pun orang kata dibaca oleh pasukan Onyx. Macam begitu begitu sekejap sahaja bagaimana tim Onyx memberikan reaksi kepada pergerakan yang ditunjukkan oleh tim Todak. Dan kita dapat melihat sekarang ini masih lagi strategi yang agak sama, cuba funneling EXP dan juga gold secepat dan juga sebanyak yang mungkin kepada Ciku. Ciku dah pun capai level 6, rakan-rakannya masih lagi level 3 di sini. Okey, ini benda yang kita tak nampak tadi, yang mana Onyx dia terus tukar lane. Dia cakap okey, saya tak boleh lawan dengan Baxia, jadi Tamus tu terus tukar lane, dan itu adalah satu benda yang penting. Dan Moon terkena last insanity, manakala Iwan terkena pula dengan Abyssal Arrow, namun dia berjaya untuk melarikan diri. Ciku berjaya untuk menjatuhkan Tamus sebentar tadi, dan sekarang Turtle akan diambil tanpa sebarang masalah, diberikan kepada Cewek. Sedikit sukar ya, anti-mage daripada top tukar kepada bottom lane, tetapi bila sampai di bottom lane tertangkap pula dengan Chico. Fomes
memberikan pressure yang tinggi kepada Sasa, tetapi nampaknya sampai di situ sahaja. Apabila Firaga Armor dah pecah, cukup-cukuplah harassment. Tapi kita dapat melihat Chico Formes berada di bahagian top lane pada masa kini. Dia sedang melakukan turret dive dan mereka akan berikan kill tersebut kepada Chico. Tapi sekarang Fatal Link telah pun dibuka dan mereka berjaya untuk menghantar Iwan ke belakang. Masih lagi berjaya untuk menyembuhkan diri sendiri. Iwan akan terkorban dengan Dead Sonata yang dibuka. Chico tidak mampu untuk membantu dan 2 lawan 1 di sini. X-Ray dan juga Anti-Mage. Inferno menyembuhkan dirinya ke belakang di situ dan X-Ray akhirnya berjaya untuk menjatuhkan Anti-Mage 2 lawan 1. Cubaan yang baik sebentar tadi dan sekarang ni kita kembali kepada bahagian top lane. Habislah. Saya tak nampak cara untuk melarikan diri. Mega kill untuk cewek dan mudah saja mereka mencari kill. Dan lihat bagaimana Sasa dan juga Anti-Mage mereka sentiasa tukar-tukar lane. Sentiasa bertukar, seperti menyukarkan Toda untuk bersedia untuk menghadapi ataupun mengawal lane di mana mereka yang asyik bertukar. Dan sekarang ni di bahagian mid lane ni Kuto. Okey, pertarungan sedang pun berlaku. Mereka berikan kepada Iwan dan Iwan tidak ada Purify. Dijatuhkan begitu saja dan Moon walaupun ada Purify terpaksa dibazirkan. Dan mereka pergi ke bottom lane. X-Ray perlu melarikan diri sekarang dan dia masuk dan X-Ray berjaya untuk menyelamatkan diri. Dan kita melihat cewek pada minit yang kelima telah pun berjaya mendapatkan 5 kill di sini. Di mana untuk Chico pula hanyalah berjaya untuk mendapatkan 2 kill. Kedua-duanya masih lagi tiada kematian. Tetapi kita boleh katakan dengan jelas di sini di mana cewek semestinya mempunyai gol yang lebih lagi jika nak dibandingkan dengan Chico. Chico tidak boleh terlampau ketinggalan di sini. Jika tidak, mungkin sedikit sukar untuk mereka melakukan comeback. Okey, dengan ada Last Insanity dan itu dia masuk di hadapan dan Chico terkena Fatal Link dan terus terkena Last Insanity. Chico terkorban. Iwan berjaya untuk melakukan serangan di bahagian tepi. Kita lihat X-Ray dan juga Fome sedang pun bertaruh. Tapi lihat Sasa kehilangan banyak nyawa, tetapi Sasa masih lagi terselamat. Namun ada lagi Immortality, masih lagi belum keras, belum pecah lagi Sasa, masih lagi terselamat dan Fome tidak berjaya. Dan lihat bagaimana mereka bergerak untuk membantu sebentar tadi. Untuk bertukar-tukar. Abyssal Arrow. Abyssal Arrow. Cantik daripada Drian sebentar tadi. Sangat cantik. Dan Ikuto sebentar tadi Onyx Esports bukan sahaja berjaya mendapatkan kill demi kill, namun begitu tanpa disedari Anti-Mage juga berjaya mencuri buff merah daripada jungle Team Toda. Jadi dia bukan saja menang team fight, dia juga menang invasi buff. Ini akan menyebabkan Toda kerugian yang sangat besar. Dan satu lagi kill diberikan kepada Onyx Esports. Iwan sekarang dengan 0-4-0. Saya lebih menjangkakan, tapi kita lihat pertarungan terlebih dahulu. Fatal Link berjaya untuk dihilangkan. Chico, Last Insanity telah pun dilakukan dan Moon terpaksa berundur. Lihat, sepatutnya Farsa dia boleh tahan daripada mereka push, tetapi sepertinya Pascal Torak cakap hang jaga diri sendiri dan tak ada siapa yang akan cuba untuk menahan Abyssal Arrow yang keluar daripada Selena. Ini yang saya risaukan apabila melihat line up daripada tim Todak sebenarnya tadi. Ia ada fasa untuk melakukan pertahanan, tetapi Xbox kalau buka Last Insanity tak kisahlah nak masuk ulti Last Insanity. Dan Drian yang menggunakan Selena dengan mudah saja free aim kerana tahu posisi di mana dengan mudah. Iwan, saya mungkin sepatutnya Iwan menggunakan Emblem Conclusive Blast, yang mana kalau dia gunakan Emblem itu damage dia lebih tinggi. Tapi Iwan sentiasa orang kata menjadi target dan itu dia masuk di hadapan. X-Ray terpaksa melarikan diri, damage dapat dikeluarkan dan itu dia akhirnya Feather X-Ray berkesan dan mereka berjaya untuk mendapatkan seorang, tapi mereka mengejar Chico hingga ke dalam. Double kill dia berjaya untuk diberikan sebentar tadi dan sekali lagi mereka berjaya untuk memaksa turret dive ini. Ya, boleh dikata Bye. Anti-Mage. Okey, 1 untuk 1 tetapi ianya berbaloi untuk pasukan Onyx Esports. Ya, namun begitu kita dapat melihat di mana Todak juga walaupun ketinggalan daripada segi gol dan juga pengawalan map, mereka masih lagi mampu untuk memberikan saingan. Terutamanya apabila nak melakukan pertahanan dengan adanya Feather Strike, dengan adanya bantuan turret di bahagian depan, sedikit sukar tim Onyx Esports untuk mengganggu pertahanan tersebut. Jadi ini mungkin boleh memberikan peluang kepada tim Todak
masa dan juga wang kepada Chico untuk mendapatkan farm yang diperlukan. Kerana kita tahu carry di fasa late game mudah saja untuk meleburkan nyawa sesiapa sahaja. Persoalannya adakah sempat untuk Chico mencapai tahap tersebut ataupun tidak? Okey, 7,000 dah pun perbezaan. Dan saya tak tahu adakah mereka mampu. Itu dia, mereka memaksa team fight ini dan mereka mungkin akan dihukum. Tapi dengan paksaan tersebut, sekurang-kurangnya Chico berjaya untuk mengambil turret di bahagian top dan mereka akan mengorbankan X-Ray. Tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan. Iwan mungkin masa kedua, Moon terbang tetapi Moon terpaksa menggunakan Purify-nya dan Fatal Link menangkap seorang diri. Lihat, wow! Death Sonata meletup Moon. Cubaan yang baik untuk Blanket. Sekarang ini cuma 2 sahaja daripada ahli tim Todak yang untuk melakukan pertahanan ni Kuto. Tak ada apa-apa nampaknya yang boleh dilakukan. Mereka tengah tank turret sebentar. Tadi dah lihat bagaimana Mei cuba untuk ke belakang tapi tidak berjaya. Tapi itulah dia Death Sonata. Dah di nerf tu. Nerf dia hanyalah kepada slow sedikit sahaja Kuto. Tapi damage Death Sonata masih lagi berbisa. Tidak boleh nak ditahan ataupun nak dipandang rendah begitu sahaja. Dan sekarang ni kita dapat melihat tim Todak cuba untuk berkumpul semula, cuba untuk melakukan pertahanan formasi. Tak tahu mengapa begitu jauh. Ui, ganas betul ganas Rasi sebentar tadi. Dah double kill. Kritikal daripada cewek sebentar tadi sangat tinggi. Wow, Zain, wow. Saya masih nampak peluang untuk tim Todak melakukan comeback. Tetapi jalan nak mendapatkan kemenangan tu bukanlah satu jalan yang mudah. Itulah dia damage yang sangat tinggi daripada Granger dan sekarang Iwan 170. Kemudian X-Ray juga akan terkorban. Tidak ada apa-apa yang mampu dilakukan sekarang. Mereka boleh menamakan game ini. Kali ini lebih pantas, kali ini lebih kemas. Atlas. Dan itu dia Atlas ke hadapan. Tak ada Fatal, ada rupanya. Dan itu dia Moon terkena Stone Cold Stunner dan terus saja Fatal Link terkorban di situ. Stone Cold Stunner terus masuk ke bawah tanah. Gone begitu sahaja Onyx Esports.